Baik. Sekarang kita tengok tajuk 3.2.1 menjelaskan fungsi laman web ya sebagai penghubung antara pengguna dan sistem dalam rangkaian. Kamu dah tahu apa itu sistem dalam rangkaian tadi, iaitu laman-laman web yang kita hasilkan yang menyelesaikan satu masalah ya. Dia akan menjadi sistem lah ya. Okey. Baik. Sebenarnya pengguna tidak dapat akses kepada sistem secara terus. Sistem ni adalah dokumen-dokumen ya, dokumen-dokumen web tu ataupun skrip-skrip yang ada tu, dia tak boleh akses terus. Maksudnya ada cara untuk akses dia ataupun ada benda yang boleh membenarkan kita akses dia. Okey. Data disimpan di dalam dokumen, okey. Sebab maklumat ataupun data ni dia akan simpan sama ada dalam bentuk dokumen ataupun satu lagi dalam pangkalan data. Untuk hari ini kita akan tengok dengan detail bagaimana data disimpan dalam dokumen. Seterusnya macam mana kalau data tu disimpan dalam pangkalan data. Jadi ada dua tempat untuk menyimpan dokumen ya ataupun maklumat ataupun data lah. Kalau dia kecil data. Okey, jadi laman web adalah pengantara antara pengguna dan sistem dalam rangkaian. Jadi macam mana pengguna nak tahu, nak dapatkan data-data ini, kena ada satu laman web ya. Di mana antaranya ialah kena ada antarmuka yang mesra pengguna. Apa itu mesra pengguna? Nanti kita tengok ya. Okey. Sebab laman web ni nanti dia ada coding yang boleh memanipulasi data. Jadi dapatlah kita mengakses data, kemudian data tu dapatlah kita lihat. Okey. Jadi apakah alatnya? Jawapannya antaramuka. Okey, so kita akan buat antaramuka lah. Antaramuka ni adalah paparan yang kita hasilkan dengan menggunakan penskripan web. Kalau kita nak menghasilkan button, ingat lagi hari tu kita gunakan JavaScript. Kalau kita nak menghasilkan elemen-elemen pada kita punya teks, kita gunakan elemen HTML ataupun kita gunakan arahan PHP. Kalau kita nak memanipulasi data, mencapai data dan sebagainya, ini perlu digunakan ataupun dilaksanakan oleh PHP sebab orang lain tak boleh buat. Jadi untuk berkomunikasi ataupun menguruskan, memanipulasikan data ini, kita terpaksa gunakan penskripan pelayan iaitu PHP. Okey. Ini contoh ataupun fungsi antaramuka laman web ya. Okey, pada laman web nanti kena ada menu ataupun pautan. Nanti kita tengok contoh dia. Jadi nanti pada halaman web, pada antaramuka web tu juga nanti mungkin ada teks, ada image, grafik, animasi, ada juga video, mungkin ada audio. Okey, ada juga paparan yang berjenis input, tempat kita masukkan maklumat. Kita boleh key in data masuk, itu adalah form ataupun borang. Okey, kemudian form yang kita masukkan ni boleh kita panggil balik menjadi sama ada jadual, laporan ataupun report. Kita panggil dia balik. Arahan SQL dia adalah select nanti ya. Okey, kalau sebelum ni kita ada belajar arahan SQL, kita akan gunakan arahan tu nanti ya. Okey, melaksanakan arahan manipulasi data. Jadi PHP nanti dia ada satu fungsi yang kita tak nampak dia buat apa, seperti dia insert data, dia delete data, dia update data dan sebagainya ya. Okey, dan juga melaksanakan fungsi carian ataupun query. Dia akan laksanakan query-query tertentu ya. Okey. Menyediakan fungsi cetak. Ada fungsi-fungsi macam yang sebelum ni kita tengok ada pop up, ada cetak, ada button, ada submit, ada reset dan sebagainya kan. Okey. Melaksanakan keperluan. Jadi apa-apa yang keperluan ada pada sistem, semua-semua ni dilaksanakan oleh antaramuka web nanti ya. Sama ada dipaparkan pun ataupun dia tersembunyi di sebalik antaramuka tu. Dia cuma ada button dia. Bila kamu klik button tu dia akan proses. Sebab benda tu mungkin adalah fungsi. Sebab fungsi biasanya kita letak dalam button ataupun dalam pautan. Okey, baik. Ini contoh
antara muka laman utama, home. Nampak ni home page ataupun laman utama. Dekat laman utama ni mungkin ada teks. Okey ya. Biasanya bila kita belajar buat sistem nanti, kita ada nama-nama untuk setiap bahagian ni ya. Ini header, ini nav, ini sidebar, ini content. Kalau ada bawah lagi ada footer dan sebagainya. Apabila kamu dah masuk nanti macam mana buat sistem nanti, kita kena kenal pasti apakah nama setiap-setiap antara muka ni ya. Okey, sekarang kita tengok dahulu antara muka sebuah sistem ya. Tapi untuk hari ni, sebab untuk nampak dia warna-warni, ada partition seperti ini, kita kena guna CSS ya. So untuk hari ni cikgu tak masuk lagi pada CSS. So kita buat nanti tak ada warna-warna lah, dia putih je dulu ya. Okey. Ini contoh menu, ini menu nav, ini menu pada sidebar. Boleh juga menu ni berada pada footer. Ikutlah kat mana kita nak. Sidebar ni boleh di kanan, boleh di kiri dan sebagainya. Okey, ini contoh borang ataupun form. Ini login pelajar ya, ni form dia. Okey, ini contoh paparan berbentuk jadual, ini table, contoh ya, ni contoh saja. Ini page untuk admin, mungkin apabila admin masuk page dia lain. Begini page dia. Ini home juga, tapi home kepada admin. Berbeza home untuk user biasa ya. Okey. Okey, jadi dalam admin mungkin ada fungsi-fungsi yang admin perlukan, seperti dia tambah, mengajar pelajar, dia boleh kemas kini dan sebagainya. Ini adalah fungsi admin ya. Nanti dalam sistem kita akan belajar ya. Okey, baik. Jadi macam mana sebenarnya nak buat laman web ya. Jadi sebenarnya nak buat laman web, dia mesti struktur dia mesti HTML. Sebab laman web ni dia adalah atur cara HTML ya. Cuma kita tambah di dalamnya JavaScript untuk behavior, kita tambah PHP untuk programming. Kita tambah MySQL untuk database. Tetapi asas dia adalah HTML ya. Baik. Jadi dia mesti dibina daripada HTML, dia punya structure dia. Okey. Elemen dia pun boleh daripada HTML. Kemudian kalau arah-arahan untuk seperti loop, seperti untuk proses data, seperti untuk buat pilihan, struktur pilihan, if, else dan sebagainya, for, itu kena gunakan PHP lah ya untuk buat array. Kemudian data. Okey, data kita simpan sama ada simpan dokumen sebagai nama. Okey, ini adalah nama untuk file web kita. Kalau dia tidak mengandungi PHP, HTML sahaja, kita namakan seperti yang kita belajar Java hari itu. Masa kita belajar JavaScript, ingat, hujung dia adalah HTML. Tapi bila di dalamnya ada PHP, kita namakan dia di hujungnya titik PHP. Tetapi dia masih format web ya. Dia masih structure HTML. Cuma bila kita save sahaja sambungannya PHP. Jadi contoh nama file tu index.php. Kalau nama dia page1.php. Halaman 1.php. Web saya.php dan sebagainya ya. Dan tempat menyimpan dia adalah root. Okey, kita dah tahu tadi apa itu root. Okey, kemudian kita boleh uji lari dia. Selepas kita coding, kita save, kita uji lari dia. Paparkan laman tersebut menggunakan pelayar web. Dan kita tulislah dia punya URL dia. Sebab untuk run di dalam pelayar web, dia kena ada URL. Nanti cikgu tunjuk macam mana nak tahu apakah URL kepada dokumen kita ya. Nanti kita tengok ya. Okey. Baik. Ini adalah kita menulis ataupun mengekod structure HTML. Structure HTML mesti HTML dekat atas dan di bawah sekali adalah tutup HTML. HTML ni ada dua bahagian utama iaitu head dan body. Head pun sama, buka head, tutup head, buka body, tutup body. Di dalam body ni semua perkara ataupun maklumat ataupun konten yang ingin dipaparkan. Di dalam head ni title,
link kepada CSS dan parameter-parameter lain. Termasuklah kalau kita ada skrip CSS pun kita boleh tulis dekat sini. Kalau kita ada fungsi Java script pun kita boleh tulis kat sini. Tapi kalau kita tak nak tulis banyak kat sini, kita boleh tulis dia dekat dalam body. Jadi tinggalkan dekat dalam head ni sikit sahaja, sama ada title dan sedikit parameter untuk menerangkan dia, untuk memudahkan carian nanti ya. Okey, jadi senang nak ingat structure ya. Oh, H1 ni kiranya kalau dia nak tulis benda yang lain kena buat H2 ke macam mana tuan? Ya. Cumanya kalau kita nak senang ingat, dalam HTML structure ni dia ada head dengan body. Dia macam orang cacat ya. Dia ada kepala, ada badan tapi tak ada kaki. So HTML buka, HTML tutup. Yang palang ni selalunya kita sebut tutup lah. Head buka, head tutup. Body buka, body tutup. Di dalam head ni paling simple ada title je. Di dalam body ni dia ada teks, ada grafik, ada table, ada image. Macam ni ada image ya. Lepas tu kalau kita ada coding PHP pun kita tulis dalam body. Kalau kita ada coding JavaScript pun kita tulis dekat dalam body. Begitu juga kalau kita ada coding CSS, boleh tulis dalam body. Tapi CSS dia boleh tulis dalam head dan boleh tulis dekat tempat lain. PHP kita mesti tulis dia dekat dalam body terus ataupun kita tulis dia dekat tempat lain tapi kita includekan dia dekat dalam body. Nanti cikgu tunjuk macam mana nak coding include dia. Maksudnya kita tulis dia dekat page lain tapi kita includekan dia dekat sini. Jadi PHP dia boleh duduk bersama HTML di dalam body ni ataupun dia duduk sorang-sorang, dia tak ada HTML, dia duduk sorang-sorang kat tempat lain tetapi dia kena include dekat dalam body sebab nanti komputer pelayan dia tak nak baca PHP yang duduk sorang-sorang tu. Dia hanya nak baca untuk paparan pelayar PHP yang duduk dekat dalam structure HTML. Sebab kita tahu browser dia hanya faham HTML. Jadi kita kena pass dia ataupun linkkan dia ataupun includekan dia masuk dalam HTML. Barulah dipaparkan oleh pelayar web. Okey ya. Baik, ini cikgu gunakan IDE Sublime. Nama IDE yang cikgu gunakan ni adalah Sublime Text. Jadi cikgu akan gunakan Sublime Text ni sebab cikgu dah mahirkan guna dia dan dia ni juga senang nak guna. Tapi cikgu tanya pada cikgu kamu, dia bagi tahu cikgu kamu gunakan yang ini, Notepad++. Tapi sama aja, tengok ya cara guna Notepad, tak jauh beza. Notepad pun sama, cuma Notepad dia ada tandakan. Yang mana mula, mana hujung, dia bagi tahu. Ini mula, sini hujung dia. Bila head mula, sini ada hujung dia. Body, yang penanda ni penanda mula, penanda hujung ni dia ada kecil je keluar macam tu. Ada hujung dia keluar kan. Maksudnya mula sini, tamat sini, mula sini, tamat mana? Head, tamat sini, HTML tamat bawah. Dan apabila dia IDE, biasanya yang membantu dia adalah warna. Kemudian kita tulis sikit, nanti dia ada keluar library dia. Dia dah built in dah, apa yang seterusnya. Boleh juga kalau kamu ada Notepad+, terus gunakan Notepad+. Tapi kalau kamu nak gunakan Sublime Text 3 ya, boleh download dan try install, gunakan. Ataupun ada yang lain yang kamu dah mahir. Tapi kalau kamu ada duit, belilah yang mahal yang ada GUI. Contohnya macam Dreamweaver dan sebagainya ya. Tapi itu profesional lah guna. Kita baru belajar ni, kita guna yang simple lah macam ni dan percuma ya. Sama ada Notepad++ ataupun macam tadi cikgu gunakan Sublime. Tapi cikgu galakkan kamu guna Sublime sebab dia sebenarnya senang. Nanti dalam demonstrasi cikgu gunakan Sublime ya. Okey. Baik. Ini contoh kita tulis tadi, ini structure HTML. Yang dekat dalam body ni adalah elemen dia ya. Elemen dia seperti H untuk heading, P untuk paragraph, B untuk bold, I underline, U underline, I italic, IMG untuk insert grafik, ada table row, TR, table division, TD,
table header, th, ada macam-macam lah ya. So kamu kena study apakah elemen-elemen HTML ni. Tapi dia tak banyak, jadi kita senang nak ingat ya. Okey. Baik. Sama juga macam body, bila kita mulakan heading H1, kita kena tutup heading H1. Begitu juga dengan paragraf, bila kita start paragraf, kena ada tutup paragraf. Tetapi ada juga tagging ataupun elemen ni yang dia tidak ada tutup. Contoh image. Image dia buka tapi dia tak ada tutup image. Sebab kalau tutup image, tak nampaklah image tu. So image ni dia akan buka lah sepanjang masa ya. Begitu juga dengan selang. Selang, coding dia adalah BR. Dia ada buka je selang, dia tak ada tutup selang. Kalau kamu tutup selang, selang yang kamu dah selang tu jadi tak selang lah. So selang dan header dan image, biasa dia tak ada tutup. Tapi yang lain-lain, kalau kita lupa tulis dia punya tutup tag ni, ini kita panggil tagging, HTML tag ya. Tapi dia adalah berbentuk elemen untuk HTML. Tapi kita boleh sebut juga tagging. Tagging ni mesti ada buka dan tutup. Okay, so kamu kena ingat, kalau kamu gunakan notepad ni, nanti jangan lupa buat tutup dia. Tapi kalau kamu gunakan yang tadi tu, Sublime cikgu pakai tu, kita tak lupa buat tutup tu. Sebab tutup tu dia tolong buatkan. Kita buka je dia akan tutupkan. Ataupun kita bagi tahu tutup, arahan palang je, dia tahu nak tutup yang mana. Itu sebab cikgu kata tadi boleh cuba banyak editor IDE supaya kamu tahu editor mana yang lebih senang dan menolong kita masa mengekod ya. Okey, ini satu contoh tagging dalam HTML, ini satu contoh lagi kalau grafik. Kalau kita nak buat tautan anchor dia A ya, A, dan ada lagi lah coding-coding yang lain. Nanti masa mengekod nanti kita akan jumpa. Okey. Kemudian jangan lupa kita simpan dia dekat dalam root. Contoh bila cikgu gunakan XAMPP, root dia adalah htdocs. Sebelum kita simpan, kita buat satu subfolder. Contoh subfolder yang cikgu akan buat namanya root saya. Jadi, cikgu akan save coding cikgu yang coding tadi tu. Okey, coding ni bila cikgu save, cikgu namakan dia index.php. Nampak tu nama mesti .php ya. Jadi bila cikgu simpan dekat dalam root saya, dia akan jadi index.php. Oleh kerana cikgu nak gunakan satu grafik tadi, satu grafik namanya imgs01.png. Cikgu carilah dekat Google satu gambar, cikgu save dia sebagai imgs01 ya. Jadi gambar itu ataupun image itu pun kita letak juga bersama-sama dengan file index.php ni di dalam tempat yang sama, dalam subfolder yang sama. Kalau subfolder ni cikgu bagi nama Azmi pun boleh, maksudnya C, XAMPP, htdoc, Azmi, cikgu masukkan dua-dua file tu. Okay, ya? Maksudnya kita dah simpan yang ini. Bila kita dah simpan seperti ini, jadi kita dah dapat URL. URL kita ialah daripada C sampai htdoc ni, URL dia adalah localhost. Kalau kita nak buat IP, 127.0.0.1. Sambungan dia ni, kita letak palang, sambung dengan root saya. Baru dia dapat buka file ini. Untuk file yang bukan bernama index, kita kena tulis dia penuh sampai PHP. Tetapi untuk file yang bernama index, kita tak perlu tulis. Sebab bila kita tulis URL tu, tanpa ada sambungan PHP, automatik dia akan default kepada apa-apa file yang namanya index.php. Jangan kamu spell Melayu ya, kena spell INDEX. Ada pelajar dia tak jumpa cari sebab dia spell INDEKS. Yang itu browser tak jumpa cari. Kita kena eja index.php ataupun index.html pun boleh kalau dia tak ada PHP. Tapi oleh kerana kita gunakan bahasa pelayan, jadi sambungannya mesti PHP lah. Ingat ya, kalau dia nama index, tak perlu kita tulis. Tapi kalau ada perkataan selain daripada index, contoh halaman saya, kita kena tulis localhost, palang, root saya, palang, halaman.php. Tapi kalau index, tak payah. Okey. Ini adalah file grafik, ini adalah dokumen hypertext. Ini sebenarnya kita boleh panggil juga dokumen hypermedia lah ya. Okey, cara tulis dia nampak ni.
cikgu panggil tadi dia dengan alamat 127.0.0.1 root saya. Dan cikgu tak perlu tulis nama dia sebab nama dia adalah index.php. Jadi dekat belakang ni biarkan kosong saja. Tapi tadi kalau kita save namanya halaman 1, jadi kita kena tulis hujungnya halaman 1.php baru dibuka yang ini.